Bukan itu sahaja, Syafiqah. Untuk segmen seterusnya ini, kita juga akan berbicara berkenaan budaya, iaitu berkenaan program silang budaya antara Malaysia dan juga Indonesia. Jadi bagaimana ianya mampu untuk mengeratkan hubungan silaturahim di antara kedua-dua negara. Hari ini kita bawakan kedua-dua orang tetamu, iaitu Syed Muzakir Syed Hamzah yang merupakan pengarah program silang budaya dan juga Encik Anwar Borhan, penyelaras muzik program silang budaya Malaysia Indonesia. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Mukadimahnya mungkin boleh ceritakan sedikit latar belakang mengenai program ini. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, seni budaya di dalam Malaysia ini menjadi salah satu faktor pentinglah dalam menjalinkan hubungan antara dua negara dan juga dua budaya. Seperti yang kita tahu, negara Malaysia itu sendiri menjadi role model ataupun model kepada perpaduan dan kebudayaan. Memandangkan kita mempunyai kepelbagaian budaya yang bervariasi. Okey, melalui penganjuran program silang budaya ini diharapkan dapat menjalinkan kontribusi positif dalam konteks perpaduan budaya melalui pemerkasaan mahasiswa itu sendiri. Sebab dalam program ini kita memberi peluang kepada mahasiswa untuk menganjurkan satu program peringkat antarabangsa selaras dengan aspirasi Naib Chancellor kita, UPSI, untuk memberi peluang kepada pelajar untuk menganjurkan satu program di peringkat antarabangsa itu sendiri. Jadi program ini dijulung-julung kali diadakan di UPSI bagi program untuk pelajar, dan program ini melibatkan beberapa institusi lah. Itu dia. Okey, itu sedikitlah mukadimah berkenaan program silang budaya Malaysia Indonesia. Jadi kita nak dengar juga apa antara peranan yang dimainkan oleh Pusat Kebudayaan untuk memastikan aspirasi ini dapat dicapai, khususnya dalam kita memperkasakan hubungan silaturahim dan juga untuk kita mempersembahkan kebudayaan, keunikan ini antara kedua-dua negara. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. So, bila kita sebut saja Pusat Kebudayaan, apa yang terbayang adalah budaya. So, peranan Pusat Kebudayaan di Universiti Pendidikan Sultan Idris adalah satu organisasi atau medium yang sering memupuk kepada para pelajar betapa pentingnya seni dan budaya dan warisan yang ada di negara kita. So, peranan kami sentiasa menceritakan tentang kepentingan budaya, kesenian, dalam kehidupan. Macam mana kita melalui kehidupan sebagai seorang pelajar berelemenkan seni budaya. Sebab kalau kita ikutkan seni budaya itu indah. Macam mana kita nak mix and matchkan dia dengan kehidupan. Kalau betul caranya, dia akan mendapat benda yang indah. So, organisasi kita sering memupuk dan sering menceritakan tentang betapa pentingnya seni budaya ini kepada generasi, especially generasi yang akan datang. Kebanyakan bila kita buat research ataupun kita buat kajian, ada yang tidak tahu apa itu tentang budaya. Especially budaya dia terbuka pada banyak benda. Muzik, seni, tari dan macam-macam. Dan apa yang kita cuba buat dalam program silang budaya yang akan datang ini, kita menerapkan elemen muzik dan juga tari. Sebab di antara Indonesia dan Malaysia, kita serumpun. Budayanya tidak jauh beza, tetapi ada bezanya. So, jadi kita cuba ketengahkan forte masing-masing dalam konteks muzik dan tari. Dalam masa yang sama, daripada segi keterlibatan pelajar, daripada segi pengurusan, dan juga kita juga ada membuat sedikit jalinan kerjasama untuk di masa hadapan bersama universiti. Itu antara peranan Pusat Kebudayaan yang ada di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Untuk mengenai keterlibatan pelajar itu tadi, mungkin saya boleh kembangkan lagi. Siapa di antara yang terlibat sama dalam menjayakan program ini? Okey, untuk keterlibatan pelajar, kami untuk organisasi itu sendiri adalah mahasiswa yang datang daripada pelbagai bidang, bukan sahaja bidang seni budaya, tapi bidang lain, ada yang daripada bidang sains dan perakaunan dan sebagainya lah. Jadi kita menyatukan mereka di dalam program ini yang berintensifkan kepada seni budaya.
Jadi dia tak terikat kepada meja kepada pelajar tersebut saja. Okey, seperti yang dinyatakan tadi, ianya memperlihatkan keterlibatan para pelajar bukan sahaja dalam bidang seni dan budaya semata-mata, tapi juga terbuka kepada para pelajar daripada bidang-bidang yang lainnya. Jadi bagaimana perkara ini sebenarnya memberi impak yang cukup besar kepada UPSI sendiri, dan saya difahamkan ini bukan kali pertama dianjurkan, namun ianya memperlihatkan siri-siri yang seterusnya, dan bagaimana ianya memberi kekuatan kepada UPSI sendiri untuk mengetengahkan bakat-bakat yang ada di UPSI. Tuan. Okey. Kalau kita tengok seperti mana yang Syed cakap tadi, dia tidak melibatkan, kita melibatkan pelajar yang bukan dalam meja. Itu bermaksud adalah salah satu value added yang ada pada pelajar. Contohnya, mungkin apa yang diorang belajar itu mungkin di masa depan mungkin tak ada rezeki dalam meja, tetapi mungkin apa yang dilibatkan diri dalam benda ni sebenarnya tak besar pun. Tetapi daripada segi akan datang kita tak tahu. So mungkin kita boleh kita katakan macam mana kita nak jadikan pelajar kita lebih holistik ataupun dia lebih kemenjadian itu dalam segala sektor. So kalau dalam program yang kita jalinkan ini memang betul kita libatkan semua pelajar yang ada di universiti untuk membuat pengurusan, persembahan dan juga adalah beberapa perkara yang penting untuk menjayakannya. So impak dia kalau kita nak cerita pada pelajar, itu yang saya cakap tadi tu. Impaknya mungkin salah satunya bukan hari ini. Untuk para pelajar dan universiti, mungkin kemenjadian pelajar itu lebih kepada semuanya holistik, sebab mereka terdiri daripada bukan pelajar yang major, sebab kita di universiti kita ada fakulti muzik, seni dan persembahan. So mungkin pelajar yang tidak mengikuti program fakulti muzik pun boleh mengetahui. So bagi saya dan kita di universiti memang kita nakkan pelajar kita kalau boleh mengetahui dalam konteks ini untuk dijadikan mungkin satu hari boleh jadi kerjaya kepada mereka. Itu yang diharapkan sebenarnya impak kepada para pelajar. Tapi apa yang perlu kita faham juga di sini ialah apa signifikannya sebenarnya program ini kepada negara. Apabila kita menyentuh mengenai hubungan dua hala Malaysia dan juga Indonesia, bagaimana sebenarnya budaya ini, kebudayaan ini boleh sama-sama meningkatkan lagi persefahaman dan juga hubungan kita di antara Malaysia dan juga Indonesia. Syed. Okey. Untuk signifikan kepada hubungan dua hala ni, okey, mereka ataupun peserta pada Indonesia ini datang ke Malaysia, kita mempelajari seni budaya mereka dan kita juga mempersembahkan kepada mereka seni budaya kita yang pelbagai kaum. Nanti kami akan membuat satu persembahan yang etnik, multiracial. Kemudian kita mengedepankan band girls contohnya. Okey, kita juga mengambil ataupun melantik tenaga pengajar pada Indonesia itu sendiri untuk mengajar budaya mereka di Malaysia. Dan kita juga berkongsi budaya dengan mereka. Itu dia dimasukkan silang budaya tersebut. Jadi kita saling bertukar budaya. Sebagai contohnya, hubungan dua hala itu tak semestinya terjalin daripada hubungan diplomatik. Tapi hubungan seni budaya itu sendiri boleh menjalinkan pertalian antara dua negara dan dua budaya. Cukup menarik penerangan berkenaan program Silang Budaya Malaysia Indonesia, dan khususnya kita memahami impaknya bukan sahaja kepada para pelajar, malah juga kepada negara secara amnya. Okey Tuan, mungkin ada penonton nak ketahui juga, mungkin nak tengok jugalah secara dekat program Silang Budaya Malaysia Indonesia. Mungkin secara detailnya bila akan diadakan dan di mana lokasinya? Okey. Kalau ikutkan perancangan, kalau diizinkan Tuhan, insya-Allah kita akan berada di Pesta Buku di PWTC. So kita akan berlangsung pada jam 8 hingga 9 malam pada 3 Jun. Iaitu Sabtu akan datang ini. Dan sebelum kita membuat persembahan, sekarang ni kita dalam proses penyediaan dan persiapan. So untuk besok kalau ketibaan daripada Indonesia, dan kita akan berbengkel satu hari, dan sebelum berbengkel kita akan pergi untuk buat persembahan lah. Bengkel itu yang dikatakan oleh Syed tadi, kita menggunakan tenaga pengajar dari sana untuk kita bertukar percambahan ilmu daripada segi konteks budaya lah. So di sini pun kita akan buat persembahan. Kalau daripada universiti saya sendiri,
kita wujudkan satu kumpulan wanita yang dipanggil The Gadis. So, kumpulan wanita ni akan membuat persembahan. Tapi akan diiringi oleh saya jugalah. Kan? Cuma saya dah lelaki dah ada 2 orang kan tersesat pula. So kita ketengahkan supaya kita nakkan wanita juga ada kekuatan dalam bidang muzik. So kenapa kita letakkan mereka di hadapan? Selalu bukan kita nak kata lemah, tapi kadang mungkin peluang. So jadi kita angkat wanita ini untuk dijadikan sebagai pemuzik dalam persembahan ini, dan juga saya mengharapkan ramailah yang boleh membuat lagi wanita-wanita lagi boleh membuat persembahan dalam konteks, especially konteks budaya dan tradisional. Sebab kalau tuan boleh kongsikan apa sebenarnya jenis persembahan? Okey, kita lebih berkonsepkan kepada tradisional. Konsep tradisional. So saya cuba mengangkat muzik kalau daripada negara kita yang paling hebat adalah Zapin kalau tanya saya. Saya lebih sukakan kepada muzik Zapin, dan juga kita ada ronggeng. Okey, ronggeng ini adalah satu segmen yang di mana kita akan menjemput semua peserta yang ada ataupun audien yang ada untuk beronggeng. Beronggeng tu kalau dalam perkataan mungkin agak seni sikit, tapi dalam konteks dia ada joget lambak lah. Ya, betul. Sebab kita nak, kalau kata in case dalam kita punya audien ada Mak Saleh ke, mungkin kita boleh ketengahkan joget lambak kita, tapi masih berlandas dan berteraskan patuh syariah lah. Maksudnya dalam konteks kebudayaan itu. Macam Syed sendiri, bagaimana melihat sebenarnya MPP ataupun wakil pelajar ini boleh meneruskan lagi program-program seperti Silang Budaya, dan selepas ini apa lagi perancangan yang ada? Okey, untuk saya sendiri sebagai Majlis Perwakilan Pelajar memegang portfolio Ekskul Kesenian Kebudayaan, sudah tentunya tugas saya adalah menyalurkan pelajar-pelajar ke pusat kebudayaan sebagai satu platform untuk mengasah bakat mereka. Sebab bukan sahaja pelajar dalam bidang meja keseni budaya saja boleh diangkat bakatnya, tetapi mereka yang bidang lain juga boleh mengasah bakat mereka. Cuma mereka perlukan platform. Jadi itulah peranan pusat kebudayaan tadi. Jadi saya menyalurkan, membantu mereka dalam pengurusan program, berintensifkan seni budaya lah. Okey, cukup menarik. Okey, Tuan, mungkin untuk perancangan yang akan datang, ialah kita melihat impak program Silang Budaya ini sangat memberi impak yang sangat besar kepada para pelajar kita. Mungkin selepas ini program Silang Budaya bersama dengan negara-negara lain ataupun untuk mengumpulkan negara-negara di rantau Asia Tenggara ni bagaimana? InsyaAllah bagi saya program ini adalah salah satu program yang sangat baik dan berimpak besar, especially kita dalam konteks universiti pendidikan. Selain daripada kita macam hubungan diplomatik daripada segi pendidikan, budaya juga boleh menjadi salah satu medium untuk kita berhubung dan menjalinkan. So kalau kata kita ada peluang atau ada ruang ataupun ada pihak-pihak yang ingin, especially kita cakap menaja ataupun bekerjasama, berusaha-sama, sebab kita pun dalam konteks dalam masa yang sama kita juga mencari badan-badan seperti JKKN, siapa sahaja yang berkait dengan budaya untuk membantu, ataupun badan-badan NGO. So jadi mungkin penglibatan mereka untuk menghasilkan program yang seperti ini dalam skala yang lebih besar. Mungkin kami mengalu-alukan, orang kata, kita buka pintu kat Pusat Kebudayaan di UPSI, datanglah hadir untuk kita sama-sama merealisasikan dan melestarikan program ini, kerana dia melibatkan, kalau tanya saya, budaya itu adalah maruah negara. Ya, betul. Salah satu maruah budaya negara. Itu identiti kita. Identiti kita. So jadi apa salah kalau kita rakyat di negara sendiri untuk berkongsi dan mempelajari budaya-budaya di luar. Saya rasa tak salah asalkan dia masih berlandaskan tidak melebihi dan sepatutnya lah. Saya selaku mewakili pihak penganjur, boleh wawarkan sekali lagi mengenai program ini, bila akan berlangsungnya? Okey, ketibaan delegasi Perdana Indonesia akan tiba di UPSI pada 1 hari bulan. Jadi kemuncak program ini sebenarnya pada 2 hari bulan, iaitu bengkel seni tari dan bengkel seni muzik, iaitu muzik angklung. Kemudian kesinambungan kepada bengkel tersebut kita bawa ke mini konsert di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Di situlah pelbagai ataupun hasil daripada bengkel itu tadi kita bawa untuk tutunan komuniti. Bukan saja pelibatan sokongan pelajar dan juga
komuniti setempat. Jadi kalau nak berungging, Bolehlah datang. Kena datanglah ke Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur WTC KL untuk sama-sama kita memberi sokongan kepada program Silang Budaya Malaysia Indonesia. Terima kasih kita ucapkan kepada kedua-dua tetamu, Syed Muzakir Syed Hamzah dan juga Encik Anwar Borhan atas perkongsian pada pagi ini. Selamat berjaya kami ucapkan. Terima kasih. ya, menawan kita nak berehat seketika. Selepas ini ada banyak lagi